Cek. Hai, hello guys. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman? Aduh, jatuh cuy, jatuh. Aduh. Ulang sekali lagi. Hai, hello guys. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, berbicara tentang otomotif ya, bahwa kita tahu sendiri ya, Malaysia ini sudah bisa menciptakan mobil itu sejak tahun 80-an. Dan itu Malaysia sudah membuat mobil loh. Bayangkan. Di zaman itu Malaysia sudah gila-gilaannya sudah mengekspor mobil ataupun sudah menjual mobil di luar negara guys ya. Jadi kita akan sama-sama tengok salah satu video ini dan ini cukup menarik sih bagi aku ya. Sebab ini tentang otomotif di Malaysia guys ya. Ya guys ya, kita akan tengok ya, ini channel daripada Careta TV ya. So ini Malaysia gagal, tidak, Malaysia bangkit. Nah ini kan aku mendengar tajuknya aja itu saya sudah penasaran banget gitu loh ya guys ya, apa yang disampaikan. Sebab kalau Careta TV ini kita tahu sendiri kan bahwa beliau ini kontennya itu tentang otomotif Malaysia gitu ya, dan review kereta dan lain sebagainya guys ya. Jadi ini mungkin pasti akan tertuju kepada otomotif di Malaysia gitu ya. Malaysia gagal, tidak, Malaysia bangkit. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa. Bagi kalian guys ya yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys ya. Jom kita play videonya. Bismillahirrahmanirrahim and play. Rakyat Malaysia memang sangat berminat dengan kereta. Dari segi sejarah lagi, ia bermula dengan kehadiran British di Tanah Melayu untuk mengaut kekayaan kita dari hasil sumber getah dan biji timah. Betul. Buktinya, dalam tahun 1911, Tanah Melayu sudah mempunyai jaringan jalan raya sepanjang 6,400 km. Malah, kita dah boleh memandu kereta daripada Singapura ke Bangkok seawal tahun 1923 lagi. Kereta-kereta yang ada di sini pada mulanya dijual lebih kepada pasaran orang-orang British dan juga kepada taikun-taikun perniagaan Cina yang tinggal di Singapura, Pulau Pinang, Ipoh dan Kuala Lumpur. Pada awal abad ke-20, penjualan kenderaan bermula dengan fokus kepada kenderaan-kenderaan jenama dari Amerika Syarikat. Malah, syarikat pertama di British Malaya pada masa itu ialah Ford. Dan pada masa itu juga, Ford sudah mengiktiraf Malaya sebagai lokasi strategik untuk menjadi hub ekspor bagi jenama itu di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, sesuatu yang menarik terjadi. Untuk melindungi pasaran jenama-jenama dari Britain sendiri, kerajaan British mengenakan cukai untuk kenderaan yang datang dari Amerika Syarikat. Sementara kenderaan-kenderaan dari Britain dijual di sini tanpa cukai. Namun begitu, walaupun dikenakan cukai, jenama Amerika masih mampu dijual lebih murah dari jenama British. Kenapa dan ya? juga ada syarikat-syarikat tersebut yang berjaya mengelakkan cukai dari dikenakan kepada mereka. Syarikat kenderaan pertama di British Malaya pada masa itu ialah Ford. Yang diketuai oleh Ford Canada. Dan Canada ketika itu di bawah naungan kerajaan British. Dalam tahun 1904, syarikat Ford Malaya mula bertapak di Singapura. Dalam tahun 1909 pula, ia mula mengimport masuk kenderaan-kenderaan ke sini. Dan dalam tahun 1930, Ford Malaya memulakan operasi pemasangan tempatan untuk Model T dan komponen-komponen itu diimport daripada Canada dan juga England. Dan kerana itulah 80% jualan otomotif pada zaman tersebut ialah oleh Ford. Cita-cita kita untuk mempunyai jenama sendiri sebenarnya bermula seawal tahun 1964 bila Malaysia memperkenalkan polisi industrialisasi secara rasmi menerusi program pemasangan tempatan atau CKD. Kerana itulah kilang-kilang komponen otomotif seperti tayar, cat, bateri, kabel elektrik, kapet, tempat duduk serta komponen-komponen otomotif berdasarkan getah bercambah dengan pesat seperti cendawan selepas hujan.
Pada tahun 1967, Malaysia sudah mempunyai 6 pusat pemasangan kenderaan yang terletak di Tampoi, Shah Alam dan Petaling Jaya. Antara jenama yang dipasang secara tempatan pada ketika itu ialah Fiat, Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Vauxhall, Chevrolet, Land Rover, Bedford, Audi, Opel, Renault, Holden, British Leyland, Peugeot, Toyota, Datsun, Mazda, Honda dan sebagainya. Perkembangan otomotif di Malaysia terus maju sehingga kita menjadi negara pertama dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mempunyai jenama kita sendiri. Proton dalam tahun 1983 dan Pro 2 dalam tahun 1993. Dalam tahun 2002, Malaysia ialah negara ke-11 di dunia yang mampu menghasilkan kenderaan secara 100%. Dari peringkat reka bentuk sehingga ke pembinaan. Begitu hebatnya Malaysia dan sepatutnya ia terus menjadi negara nombor 1 dalam industri otomotif di rantau ini. Benar. Sayangnya tidak. Sekarang ini Malaysia ialah pengeluar kenderaan ketiga terbesar di Asia Tenggara selepas Thailand dan Indonesia. Punca utama ialah Malaysia lebih fokus kepada pembangunan kenderaan untuk penjualan domestik. Ini bermakna kita buat, kita pasang dan kita jual untuk pasaran tempatan sahaja. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit daripada Thailand dan Indonesia, sememangnya keadaan ini telah dijangka kerana pasaran kita yang sangat terhad. Kini, Thailand dan Indonesia bangkit menjadi kuasa otomotif baru di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah ekspor gabungan mereka menghampiri 1.5 juta unit tahun lalu ke pasaran global. Adakah kita akan terus kalah dalam pertandingan ini? Tidak. Kerana Malaysia masih mempunyai kelebihannya tersendiri. Bakat-bakat profesional di dalam dunia otomotif. Kita masih mempunyai kebolehan untuk menghasilkan kenderaan dari sekeping kertas. Apa ini guys? Sekeping kertas ni. Antara contoh terbaik ialah Proton Exora. Sebuah MPV paling praktikal di dalam julat harganya, bukan setakat untuk pasaran tempatan tetapi di dalam pasaran negara lain pun. Benar. Ia dibina menggunakan kepakaran tempatan 100%. Bufori ialah sebuah jenama yang berasal dari Australia. Tetapi dalam tahun 1998, ia telah memindahkan kesemua operasinya ke Malaysia. Model Geneva ini bermula daripada harga 2.2 juta ringgit Malaysia, direka dan dibina menggunakan kepakaran tempatan. Gila cuy, ternyata Bufori ya. Dan ini adalah kepakaran tempatan guys, 100% dibina di Malaysia dan harganya 2.2 juta. Gila, ini jualnya di mana cuy? Harusnya yang membeli sultan semua ya, sebab 2.2 juta ringgit loh. Wow, Bufori ternyata guys ya. Ini baru ilmu pengetahuan baru guys ya. Jadi kalian yang baru tahu juga silahkan komen di bawah guys ya. Mantap banget nih. Tapi jualnya di mana ya 2.2 juta nih? Lanjut. Gila, mahal banget. Geneva. Cakep dalamannya. Ini luxury guys ya. Bufori Geneva dipersembahkan ke dunia di Geneva Motor Show dalam tahun 2010 dan ia diekspor ke seluruh dunia. Malaysia juga menghasilkan kenderaan paling mampu milik di ASEAN, mungkin di dunia. Pro 2 kancil. Selepas 30 tahun, Pro 2 masih menghasilkan kenderaan paling mampu milik dengan teknologi dan ciri-ciri keselamatan terkini. Pro 2 Axia varian E dengan harga $22,000, iaitu di bawah $5,000 adalah lebih murah dari kancil yang pertama dihasilkan. Kesemua kenderaan ini adalah bukti bahawa Malaysia masih mempunyai kepakaran yang tinggi bagi menghasilkan kenderaan untuk pasaran entry level bagi dunia ketiga, pasaran kereta penumpang untuk negara membangun dan juga pasaran super premium untuk global. Tidak terlambat lagi untuk Malaysia meneruskan usaha agar kita menjadi champion di dalam industri
otomotif. Betul, setuju itu guys. Setuju, Malaysia ya. sebenarnya ialah negara ASEAN pertama membina pengecas EV awam seawal tahun 2015. Bermakna kita sudah ada 2015 pengalaman sudah ada. yang lebih awal dalam dunia kenderaan elektrik. Kita juga ada jumlah pengguna EV awam paling awal di ASEAN. Rakyat Malaysia juga masih menjadi pembeli otomotif yang paling berpengetahuan di ASEAN ini. Kita masih menjadi pasaran yang memiliki pembeli terawal bersedia untuk menerima teknologi-teknologi otomotif terkini. Dan Malaysia sebenarnya mempunyai makmal bateri EV paling awal di ASEAN terletak di Sirim, Kulim, Kedah. Kedah ternyata guys. Dari segi keselamatan pula, saya lihat sendiri bagaimana negara kita dikutuk, dikecam kerana bekerjasama dengan European NCAP untuk membangunkan ASEAN NCAP. Sekarang ini, semua keperluan keselamatan untuk produk otomotif di negara ASEAN berpaksi kepada ASEAN NCAP yang berpusat di Malaysia. Usaha agensi-agensi kerajaan seperti MITI, MIDA, MARI dan pelbagai lagi menarik minat pelabur asing untuk menggunakan kepakaran Malaysia dalam industri otomotif elektrik, di mana ia akan menggabungkan pengalaman kita dan kekuatan negara di dalam satu lagi industri terkuat Malaysia, elektronik. Elektronik. Ya, saya sangat yakin Malaysia boleh bangkit. Selamat menyambut Hari Merdeka. Selamat menyambut Hari Merdeka. Oke guys ya, ini video waktu merdeka kemarin ya guys ya, dan ini tajuknya Malaysia gagal tidak, Malaysia bangkit. Aku lihat view-nya ini cantik banget sih ya, cantik banget di pegunungan gitu, di danau dan ada pulau kecil tuh cantik banget ya. Saya tak tahu ini di mana, tapi yang jelas ini di Malaysia guys. Jadi kalau kalian tahu boleh komen di bawah ya guys ya. Ya guys, setelah melihat video ini gimana tanggapan kalian guys? Silahkan komen di bawah ya. Kalau bagi aku sih Malaysia ini memang cukup power waktu itu ya. Sejak 83 itu Malaysia sudah mempunyai Proton, dan itu dibuat di Malaysia sendiri guys ya. Dan juga setelah itu 93 membuat Pro 2 guys, yaitu Pro 2 kancil itu sudah keluar. Dan kalau Proton ini waktu itu juga diekspor ke berbagai negara guys ya. Bahkan di Eropa juga ada banyak yang menggunakan Proton gitu loh guys. Dan kemudian ada juga Bufori kan. Nah, Bufori ini jualnya memang harus kepada sultan-sultan semua guys ya, sebab harganya cukup mahal 2,2 juta, dan itu memang dibuat di Malaysia. Semuanya dibuat di Malaysia kan guys ya. Jadi luar biasa. Dulu di Indonesia juga mempunyai produk sendiri guys ya, yaitu Timor. Tapi alhasil sekarang ini sudah tidak ada guys ya. Dan sekarang ini kedengarannya itu ada mobil, yaitu mobil SMK, tapi tak tahu, kita belum lihat juga di jalanan. Dan biasanya kalau di event-event Gias ataupun event-event kereta itu ada guys ya penjualannya, tapi tak tahulah, kebanyakan orang juga belum memilih untuk membeli produk tempatan ini guys ya. Tapi kalau Malaysia guys, kita bisa tengok sendiri ya, produk Malaysia itu sangat dicintai rakyatnya gitu ya. Banyak sekali yang menyokong produk tersebut. Contohnya mobil Axia itu banyak banget di Malaysia, dan juga mobil Proton itu banyak juga guys ya. Jadi Malaysia juga ini mempunyai elektronik ya, yang bisa menciptakan baterai sendiri. Di tahun 2015 itu sudah memulai menciptakan baterai guys ya untuk elektrik. So ya bener apa kata Carita TV ini, Malaysia boleh bangkit kembali guys ya. Jadi sama-sama lah kita bangkit kembali di Asia Tenggara ini untuk menjadi macan Asia gitu guys ya, agar bisa dikenali oleh dunia guys. So apa pandangan korang? Silahkan komen di bawah guys ya. Kalau bagi aku ini boleh bangkit kembali dan menjayakan nama Proton itu kembali guys ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk reaction kali ini guys ya. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.